A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, dan juga sidang penonton yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak untuk kami menebus diri kami masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami sekarang berada di Dewan Kuliah Utama Politeknik Balik Pulau. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ramai yang ada dalam sini, saya nak bagi tuan-tuan dengar suara mereka beramai-ramai. Dari bila saya kata takbir, tuan-tuan takbir, no? Jadi tuan-tuan sidang penonton bersedia untuk nak dengar? Baik, sedia semua? Takbir. Begitulah ramainya orang yang berada di dalam dewan ni. Dia bagi memudahkan ataupun kita kata apa, bagi membantu rakaman 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan hari ini kita nak cerita berkaitan dengan ilmu dan amal. Jom tambah ilmu dan amal. Apa yang kita nak kongsi? Baik, sebelum tu saya mengalu-alukan kedatangan barisan-barisan dhif-dhif terhormat yang memberikan ruang Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah, bahagian akademik, Ustaz Syukur yang saya hormati, yang banyak memberi tunjuk ajar. Begitu juga dengan Tuan Pengarah, saya tidak lupa kerana Tuan Pengarah menghadiahkan saya yang ni. Semalam tu yang pakai yang ni masuk TV. Apa ingat ni prop tambahan ni. Baik, jadi mudah-mudahan dengan majlis ilmu kita hari ini, kita sama-sama dapat manfaat, insya-Allah khair. Baik, mari kita meneruskan perbincangan. Sebelum tu nak tanya, semua sihat ke? Ya. Alhamdulillah. Baik. Bila kita kata ilmu, dia tak boleh lari daripada amal. Bila kata ilmu, dia tak boleh lari daripada amal. Sebab yang pertama sekali, nak bukti kata ilmu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan ilmu ini ialah, cuba tengok Nabi. Nabi Allah sebut kata Nabi ni buta huruf. Dan memang sah dalam Quran sebut Nabi buta huruf, dan Nabi wala takhuttuhu biyaminik. Nabi tak pernah tulis pun dengan tangan kanan. Maksudnya Nabi tak pernah tulis apa-apa. Nabi tak pernah baca, Nabi tak pernah menulis, dan Nabi sampai ke akhir hayat dia, Nabi adalah seorang yang buta huruf. Okey. Tapi ketika perang Badar, masa itu Nabi dapat tawanan perang. Ketika perang Badar, Nabi kata, siapa di kalangan musuh yang ditawan yang boleh menebus diri dia dengan duit, tebus diri dengan duit. Kalau tak boleh dan tak ada duit, maka kena mengajak anak-anak orang Madinah supaya pandai membaca dan menulis dan mengira. Sedangkan dia buta huruf. Patutnya macam kita lah. Kalau macam kita, satu subjek kita tak faham, satu subjek kita tak boleh nak skor, kita tak ada duk heran lah orang duk cakap pasal subjek tu. Hangpa nak cakap lah, aku bukan lulus pun subjek tu. Macam saya lah, contoh kan, saya bukanlah pandai sangat AdMed, ambil juga dulu, tapi tak apa nak lulus lah. Tapi Alhamdulillah, masa SPM result saya okey sikit lah, dapat D. Macam AdMed. Tapi bila orang cakap bab AdMed, kita pun macam tak apalah, bab AdMed aku bukanlah ni, kita jenis lagu tu. Tapi Nabi dia tak, walaupun dia buta huruf, tapi dia tetap menitik beratkan ilmu supaya orang semua dapat ilmu. Sebab Nabi dia bukan, Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata inni lastu kahayatikum, aku ni lain sikit daripada kamu semua. Pasal kata lain sikit daripada kamu semua, itulah hari ni saya nak ajak dengan ilmu sikit kita kongsi. Amalan kita dalam bentuk selawat kita banyakkan. Sebab
manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nama orang ini ni, dia bukan satu manusia biasa macam dia habaq tadi. Lastu kahayatikum, aku ni tak sama macam hampa semua. Okey, dari situ kita nak bawa semua hari ni yang ada dalam dewan dan juga sidang penonton yang duk tengok kita untuk sama-sama kita menelusuri kehidupan kita dengan jom tambah ilmu dan amal. So apa poin yang mula saya nak bawa? Poin yang mula saya nak bawa nak bagi ilmu kepada tuan-tuan dalam isu ni. Saya nak bagi tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda dilahirkan, baginda ini masyhur ni, jangan kata Ustaz Don saja akan yang bawa. Dah ini masyhur semua ustaz. Kalau Ustaz Syukur bawa pun semua benda yang sama. Apa dia? Setiap kali orang cerita Nabi lahir, orang akan cakap Nabi dilahirkan, keluarnya daripada rahim ibunya Siti Aminah binti Wahab berserta dengan cahaya. Berserta dengan cahaya. Betul ke macam mana keadaan dia? Tuan-tuan tengok sini saya tulis. Ini ada dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15. Okey, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah sampai kepada kamu, maknanya dah mai dah dekat kita, dah biasa sampai dah Allah utuskan kepada kita. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah sampai ataupun telah datang kepada kamu minallah, daripada Allah, nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan sebarang-barang benda. Maksudnya semua benda kitab tu terang. Selalu bila cerita pasal Quran, kita akan kata Quran ini adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Tapi sekarang nur lain, kitab lain, asing-asing. Dia ada waw tu, dan. Dia ada waw kat sini. Ni, dan. Sesungguhnya dah mai dah daripada Allah kepada kita, kepada kamu semua, cahaya dan juga kitab. Maknanya cahaya tu benda lain, kitab tu benda lain. Siapa cahaya ni? Inilah yang dikatakan oleh ulama dalam semua kebanyakan tafsir yang besar. Nur ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri gelar dia. Kalau nak, ini ayat ni dah tengah dah ayat ni. Ambil ayat atas sikit, dia ada satu dekat atas tu ayat dia, Allah kata apa? Telah datang kepada kamu seorang rasul. Nampak? Telah datang kepada kamu seorang rasul. Ada rasul dah mai dah. Allah cerita rasul tu menerangkan kepada kamu, buat macam-macam pada kamu semua. Dan Allah sambung, sudah sampai kepada kamu daripada Allah cahaya dan juga kitab yang jelas menerangkan kepada kita. So nur di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nanti dulu tak habis lagi. Bila cerita lagu ni, orang tak akan dapat tangkap macam mana nak tambah iman ni, macam mana nak tambah amal ni dengan mengetahui bahawa Nabi itu nur. Saya akan huraikan insya-Allah, cuma saya nak beritahu satu. Apa dia? Kata ulama, innal abda la yanalu ma'rifatallahi illa ba'da an ya'rifa sayyidal wujudi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Satu orang dia tak akan sampai kepada nak mengenali Allah melainkan dia kena kenal dulu. Dengar elok. Dia kena kenal dulu. Saya tulis. Dia kena kenal dulu apa dia? Yang disebut sebagai sayyidal wujud. Dia kena kenal dulu penghulu kepada sekalian makhluk yang wujud. Siapa dia sekalian makhluk yang wujud ini? Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti tuan-tuan tertanya, nak tahu jawapannya? Tunggu selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah,
Kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan tadi saya berhenti ketika mana saya cerita dua perkataan yang besar dekat sini, yang sebenarnya perkataan ini, maafkan saya, sebab itu ulama' tadi sebut, dia kata manusia tak akan kenal Allah sampai dia kena kenal Rasulullah dulu. Sebab apa? Sebab ada setengah orang dia tak boleh terima perkataan ini duduk kepada Nabi, dia tak boleh terima perkataan ini duduk kepada Nabi. Dia tak boleh terima. Dia kata mana boleh Muhammad yang mula-mula Allah Ta'ala cipta, mana boleh Muhammad begini, mana boleh Muhammad begini, mana boleh Nabi kita ada nur pada dia tu. Okey, pertama sekali saya nak sebut, kata hari ni biar kita cerita, jangan guna otak kita, jangan guna otak kita untuk menilai benda. Kita gunakan ilmu yang Allah. Sebab apa? Tadi dah habaq dah, Nabi dia tak sama dengan kita. Nabi dia tak sama dengan kita. Yang boleh cerita Nabi ni saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang boleh guide kita. Kemudian para sahabat bila dia duduk sekali dengan Nabi. Okey, contoh saya bawa. Tak apa, saya bagi contoh. Contoh. Surah Yasin, senang. Surah Yasin. Hamba hafal semua ayat ni. Apa dia? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Hui, satu dewan hafal. Maknanya betul lah ayat tu. Maknanya bila kata kun fayakun. Okey. Kun innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Okey. Kun, jadi, maka jadilah ia. Maknanya bila Allah nak buat sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an. Kalau Allah dia nak sesuatu, bila dia nak perintahkan sesuatu itu berlaku, arada syai'an ay yaqula lahu, Allah Taala akan kata kun, jadilah benda tu, fayakun, maka jadilah. Okey. Tengok. Kun, jadi, perintah. Order. Kata perintah. Jadi, jadilah. Macam contoh saya kata, duduk, berdiri. Mesti saya bercakap dengan seseorang. Saya mesti bercakap. Dia tak boleh kalau saya masuk-masuk, Assalamualaikum, semua sihat ke? Duduk. Hamba mesti tanya, Ustaz suruh siapa duduk? Tak, saya saja dah cakap duduk. Hamba kata, gila orang tua ni. Mesti orang cakap macam tu. Kata perintah mesti disertakan dengan orang yang nak kena buat. Contoh, Jibril kata dekat Nabi. Dia masuk, jumpa Nabi dalam Gua Hira, dia peluk Nabi, betul? Dia kata apa kat Nabi? Bacalah. Apa dah? Iqra. Pegang, Iqra. Baca. Siapa yang dia suruh baca? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh Nabi, nampak? Dia mesti kena ada. Contoh Allah kata kepada Adam dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, uskun anta wa zawjuka. Adam, duduk kamu dalam syurga. Mesti kena ada benda nak cakap. So sekarang ni Allah kata jadi dalam firman dia. Siapa yang jadi? Allah dia tak meluahkan kata-katanya dengan sia-sia, sebab Allah kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allah mana kata saja-saja? Tak ada. Allah kata jadi. So masa Allah firmankan jadi itu, siapa yang jadi? Ketika itulah yang dikatakan ulama, jadi di sinilah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada semua makhluk. Sebelum ada semua makhluk. Itu saya kata tadi tu. Hari ni kita nak bincang, jom tambah ilmu, jom tambah amal. Sebab tu saya bagi semua yang baru dengar hari ni, ya Allah, ni apa dia ni bincang ni, aku tak tahu apa dah ni, ya Allah. Jangan, sabar. Siapa tak tahu sekali, angkat tangan tanya, kita bagi tahu penerangan. So saya ulang sekali lagi. Maka kerana itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam digelarkan sebagai Sayyidul Wujud, penghulu kepada semua makhluk yang wujud, kerana baginda lah yang menjadi pertama sekali diciptakan Allah. Sebab itulah ulama suruh kita belajar kenal Nabi, suruh belajar sirah Nabawi, bukan saja suruh ikut Nabi, suruh ikut, tak, suruh kenal siapa dia, baru kita tahu ini baru makhluk dia, ini baru makhluk Allah, belum Allah lagi. Kita tak sembang pun pasal Allah, kita tak cerita pun kata Allah tu siapa. Yang kata Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, sifat 20 tu kita tak cerita. Kita baru cerita makhluk yang paling dia sayang saja, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi ini saya nak kongsi bagaimana pula dengan nur. Tadi dah cerita dah penghulu segala yang hidup. Nur tu macam mana? Inilah yang disebutkan oleh ulama.
bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak hadis. Cuba tengok, suatu hari Nabi pakai baju color merah, lawa Nabi pakai baju color merah. Sebab orang sahabat Nabi kata apa? Kami tak pernah jumpa orang yang pakai baju color merah yang paling lawa melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi pakai baju color merah, bila Nabi berjalan tu, orang semua pakat tengok Nabi. Depa bandingkan Nabi dengan siapa? Mereka bandingkan Nabi dengan bulan purnama. Kata mereka, ketika mana Nabi berjalan mai, kami tengok Nabi pakai baju merah, malam itu bulan mengambang. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Ternyata Nabi lebih terang, cantik daripada bulan. Kita ada orang samakan dengan bulan purnama? Tak ada. Mana ada orang sama dengan kita? Mana ada orang tengok muka kita, ui, hang ni lawa lagu macam bulan purnama? Tak ada. Membohong lah. Tak pernah. Sebab apa? Sebab kita ni tak ada nur pada kita. Tapi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jumpa Nabi, belajar ilmu, balik malam gelap, tongkat mereka bercahaya kerana berkat berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti di sini, kita akan sambung selepas ini insya-Allah. Menelusuri hidup. Dan kita masih lagi membincangkan tentang jom tambah ilmu, jom tambah amal. Dan yang kita highlight hari ini untuk nak mengajak semua orang supaya yang menonton dan yang mendengar, yang ada dalam dewan ni, supaya marilah sama-sama kita membanyakkan diri kita untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu tadi tu saya kata, saya seronok daripada awal tadi. Saya kata saya seronok bila duduk dalam tim ni. Kalau ada yang mana saya salah, orang boleh tegur saya direct. Ni ada wow tang sini lah, sorry. Kun fayakun, ni dekat ujung. Okey, boleh saya sambung sekali lagi? Siapa ada yang tak faham? Ada siapa yang tak faham? Ke sebab ada kamera hampa takut? Okey, baik, insya-Allah saya cuba tengok. Bila disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang akan menyuruh, mestinya pilih tak mana pun, orang akan kata, tuan-tuan jangan lupa selawat kepada baginda Nabi. Pertama sekali, galakkan untuk kenapa kita kena berselawat. Saya sebelum tu saya nak bagi tahu kat penonton. Sidang penonton, kita akan bersiaran 2 episod dekat sini. Dan ini adalah episod yang pertama di balik Politeknik Balik Pulau. Dan saya akan buat treatment 2 episod, 2 blok yang pertama, 2 blok yang awal saya akan cerita dulu, dan blok yang ketiga saya akan cerita berkaitan dengan fadilat selawat. Begitu juga dengan treatment episod yang akan datang. Okey? So jangan lupa teruskan bersama dengan kita. Baik, alright. So saya sambung balik. So bila kata macam tu, orang semua mesti akan suruh selawat kepada Nabi. So poin yang pertama sekali, kenapa kena selawat kepada Nabi? Sebab tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala buat kecuali selawat. Allah suruh kita semayang, Allah tak semayang. Allah suruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah suruh kita haji, Allah tak ada. Allah tak pergi buat haji. Allah suruh kita buat itu, Allah suruh kita buat ini, Allah suruh kita buat keluar zakat, Allah suruh kita buat ibadah semua, Allah tak buat kecuali satu sahaja. Allah suruh kita selawat, tapi dia mula dengan diri dia dulu. Dia dulu kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nampak? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Nampak? Kalau kita tengok perbandingan Nabi Adam, Allah suruh malaikat, wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Wa qulna ya Adam uskun wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Maka kata Allah kepada malaikat, sujud kepada Adam. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Okay, kita ambil malaikat yang ada di zaman itu, di zaman Nabi Adam, berapa puluh ribu, mungkin juta tahun yang lalu tu. Malaikat yang ada Nabi nampak ketika malam Isra' Mi'raj. Malam Isra' Mi'raj Nabi naik sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi naik, Nabi tengok, Nabi kata di Baitul Ma'mur malaikat masuk 70,000 tiap-tiap malam, tidak keluar balik. Masuk untuk tawaf, masuk 70,000, tak keluar dah. Masuk terus. Esok malam masuk lagi. Baik, kalau kita ambil malaikat di zaman Nabi Adam pun katalah ada berapa puluh ribu. Kemudian zaman sekarang dah berapa banyak lagi tambahan malaikat. So kalau ambil malaikat yang ada dengan Nabi Adam saja ketika itu, nak dibandingkan dengan Allah selawat ke Nabi.
Allah kata apa? Hai malaikat, sujud ke Adam. Allah sujud tak? Tak. Kita sujud kepada Adam? Tak. Malaikat saja. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah selawat kat dia, malaikat selawat kat dia. Hai sekalian orang beriman, selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita selawat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, berapa banyak tu? Berapa ramai tu? Jangan kata manusia, jangan kata malaikat. Hak Allah selawat sekali pun bahagia dunia akhirat. Nah, itu beza. Itu saya nak bagi tahu supaya kita tambah ilmu. Bila dengar saja bahasa baginda Nabi, dan kita faham, oh begini keadaannya. Contoh orang kita nak mendalami, nak menelusuri kehidupan baginda. Saya nak kongsi sikit satu ilmu. Lepas ni jangan ragu-ragu dah. Baca Yasin. Ini saya bagi ilmu ni, dia lain sikit jawapan daripada yang sebelum ni kita dengar. Kalau sebelum ni kita dengar kata baca Yasin, Nabi ada hadis Nabi kata baca Yasin untuk orang yang nak wafat di kalangan kita apa semua kan. Hari ni saya bagi lain sikit. Bila sebenarnya sejarah bermulanya bacaan Yasin Khamis malam Jumaat di negara kita? Atas peristiwa apa? Dia bermula ketika mana dulu orang kita, masa tu dah Islam dah. Yalah, kalau orang cerita daripada zaman Parami Suara lagi, kita semua dah mula Islam dah lama dah. Kemudian buat apa berlaku? Berlaku penjajahan, berlaku perang, berlaku kepungan daripada tentera Jepun, komunis dan sebagainya. Maka orang kita duduk dalam keadaan dikepung. Orang kita duduk dalam keadaan takut. Ya, orang perempuan tak boleh keluar rumah. Kalau keluar nanti macam-macam jadi. Kalau keluar nak pergi buat kerja, nak pergi basuh baju ke apa, semua buat dalam keadaan takut. Orang lelaki pun takut juga. Sebab kalau jumpa sekali lagi, kalau tak tunduk ke, kalau tak buat apa, sekali lagi jadi hamba dia jadi orang kerahan dia bunuh ke apa, ikut suka dia. Dikepung, takut, dilema. Dikepung, takut, dilema. Peristiwa ini biasa tak dilalui oleh baginda Nabi? Biasa. Ketika peristiwa apa? Nabi dikepung, Nabi takut, Nabi dalam dilema. Cuba peristiwa apa? Bukan, peristiwa tu peristiwa apa orang panggil? Sebelum Nabi pergi ke Gua Sur, peristiwa apa tu? Peristiwa hijrah. Hampa bagi macam-macam peristiwa Isra Mi'raj lah apa semua. Payah. Peristiwa hijrah. Ketika Nabi duduk dalam rumah Nabi, Nabi dikepung. Betul? Nabi takut. Nabi dilema. Nak keluar, tak keluar. Sampaikan malaikat kata, Muhammad keluar sekarang. Baru Nabi keluar sebab Allah perintah keluar. Betul keluar, tak fikirlah. Tapi nak abang kata, benda tu jadi kepada Nabi. Ketika jadi, Nabi ambil pasiak bawah tu, Nabi baca ayat apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca ayat tu. Ayat tu ada dalam surah apa? Maka ulama kata, Nabi ketika dalam dilema, dikepung dan takut, Nabi baca satu potong ayat surah Yasin, itu kerana dia Nabi. Kita bukan Nabi, kita baca satu surah ketika mana kita dikepung, takut dan khawatir. Dari situlah budaya membaca Yasin hidup dalam masyarakat kita. Dari situlah bermulanya bacaan Yasin hidup dalam masyarakat kita. Tiba-tiba hari ini, orang kata benda itu bukan datang daripada baginda Nabi. Agak kecil hati orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, kerana mereka mengambil ini daripada sirah Nabi untuk diterapkan kepada kita, mengamalkannya. Kerana apa? Ia datang daripada cahaya untuk menjadi petunjuk kepada kita. Hamba. Jadi jom kita tambah ilmu, kita tambah amal. Dengan kita tahu benda-benda macam ni, jangan dahlah rasa berat diri nak baca Yasin. Jangan kita rasa berat diri nak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Politeknik Balik Pulau, dan terima kasih kepada tuan-tuan div-div terhormat yang ada di hadapan. Terima kasih kepada ustaz, terima kasih kepada semua yang hadir. Marilah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.